Okey. Ayat ini cuba kita baca. Nampak tak masalahnya? Allah bukan Tuhan. Semalam saya pergi telefon seorang Cina Muslim saya yang lebih mengetahui lah ya. Dia memang kaji ayat-ayat Allah ni. Saya kata bagaimana nak sebut la ilaha illallah? Bolehkah kita sebut tidak ada Tuhan melainkan Allah? Dia kata ilah tu ada maksud lebih mendalam dan tak boleh sebut begitu. Ya. Maksudnya ialah tidak ada lain yang dipuja selain daripada Allah. Cuba kita perhati satu ayat dia berikan kepada saya. Jadi kawan tu ajak saya baca surah Al-Jatiyah ayat 23. Saya pernah baca tapi saya tak perasan. Dia beritahu saya untuk beri perhatian kepada ayat. Nampak? Ilaha hawahu. Dan maksudnya, biar saya pusingkan ni sikit. Maksudnya kita boleh baca ini ialah dengan yang demikian bagaimana fikiranmu terhadap orang yang menjadikan hawa nafsunya Tuhan yang dipatuhi. Jadikan ilah itu Tuhan yang dipatuhi ini hawa nafsunya. Kisah kawan saya begini, dia memeluk Islam semasa dia di universiti di Amerika Syarikat, dia orang Cina. Lama dululah, mungkin sama macam saya 40 tahun dulu. Lepas tu dia 2 tahun kemudian dia balik ke Malaysia. Dia kena daftarlah keislaman dia pergi pejabat qadhi dan qadhi suruh dia apa maksud la ilaha illallah, ya. Dia kata tidak, dia jawab begitulah yang dia belajar. Tidak ada sesuatu atau pujaan atau kendak atau nafsu atau tidak ada yang berhak layak disembah melainkan Allah. Qadhi itu marah, dia kata tak boleh. Kau kena sebut tidak ada Tuhan melainkan Allah. Ini confused. So kawan ini dia kata selama ini 40 tahun kemudian dia masih kekal tidak setuju dengan qadhi itu dengan penjelasan surah Az-Zatiyah ayat tadi dan 23, dan dia beritahu saya tentang konsep uluhiyah. Tapi saya kata nanti orang kata wahabi wasabi tak. Dia kata ini lebih mudah untuk faham tauhid daripada sifat 20. Woi, saya kata ni nanti orang marah ni, tapi tak apa. Tengok apa penjelasan dia. Dia kata baca surah Asy-Syams ayat 7 seterusnya, wa nafsin wa ma sawwaha. Apa maksud dia? Iaitu mengenai Allah yang membentuk nafs. Dan ada ayat lain menandakan nafs ini fitrah, dan ayat ini juga menandakan sebagai fitrah. Di mana ayat seterusnya kata bagaimana Allah jadikan bentuk tu di mana kita diberikan ada sifat cenderung kepada baik dan juga jahat. Dan siapa yang kawal atau bersihkan, disebut bersihkan, maka untunglah dia. Dan siapa yang kotorkan, rugilah dia. Nampak? Dia mendalam ya. Dan dibagi saya juga ayat lain yang masyhur juga, mungkin saya percaya saudara pun tahu, sedar. Contohnya, siapa mereka panggil bila mereka susah? Mereka panggil Allah. Ya. My God ke apa ke. Dan ada hadis saya dah sebut, bila orang tu sakit mengarang, dia tak tahu siapa dia panggil, tapi bila tengah susah, Nabi kata jangan ganggu dia, dia tengah memanggil Allah. Bila orang tiba-tiba hampir maut, hampir dalam keadaan lah darurat, akan mati, dia tak percaya Tuhan, tapi nafs dia tu Allah dah bentukkan fitrahnya, dia tahu siapa Tuhan, dia tahu apa baik dan buruk, dia ada conscience. Kawan saya ni bagi juga satu contoh, seorang pergi memanjat gunung Everest atau memanjat gunung Kinabalu lah, kalau tak tahu gunung Everest. Kenapa? Tak kira awak Muslim ke tak Muslim ke, Cina ke India ke, Mak Saleh, orang pergi panjat gunung. Kenapa? Kerana nafs itu kehendakkan kepada Allah. Bermakna setiap manusia ini dikenal Allah sebenarnya, cuma dia tak mau mengaku. Itu rububiyah. Dia ada rububiyah. Kemudian manusia dia tahu Rabb, Rabbil Alamin. Masya Allah, cantik kan? Oh my God, beautiful kan? Tapi uluhiyah tu tak ada. Jadi la ilaha illallah ni selesaikan masalah uluhiyah, iaitu
kamu sembah siapa ni? Tidak ada ilah lain. Tidak ada Tuhan lain. Ini yang pencabuh agama katalah. Tapi kita kata tidak ada, sehingga kamu minat, kamu puja nafsu, things of desire, benda kehendak kamu, melainkan Tuhan. Tuhan ini betul bagi Allah. Ya. Bagaimana orang Arab Kristian nak panggil Tuhan mereka? Takkan ilah, tak. Mereka panggil Allah. Cuma mereka kata Allah ada anak. Ini dalam Quran. Mereka kata Allah ada anak. Jadi ini bahasa mudah. Tapi saya terkejut bila kawan tu kata Qadhi pun silap. Saya pun hampir silap. Tapi saya gunalah maksud Tuhan. Lepas tu orang pergi tegur. Macam ni. Tuhan bukan Allah. Dan ini berulang kali ni. Macam ni lah. Kita pergi jumpa, nak jumpa siapa? Muhyiddin Qauli tak boleh. Azhar Idrus macam mana? Tapi tak apa, boleh jumpa kawan saya tu. Dia memang mengkaji, mendalam lah. Dia tulis lah kitab lah, boleh lah tanya dia. Tapi saya kata nanti orang salahkan Wahabi. Itu sebab saya kata, Wahabi ni saya pun dengar kerana dia ada penjelasan yang cantik. Ya? Tapi juga dia ada penjelasan yang tergantung. Sama juga Sunni. Syekh Imran Hussein pun ada kutub. Mereka ikut pondok Darul Ulum. Cara tafsir Dajjal lah. Hanya ikut apa guru dia ajar, tambah berfikir. Saya sentiasa bawa tema ini. Fikir bukan salah. Macam nafsu bukan salah. Dia ada yang baik. Itu sebab kita sedih hari ini, kita umat semua kalah. Semua di bawah. Aman Palestin kita dengar baru ni kan. Tujuan, tengok. Tujuan baik kan. Aman Palestin. Tapi menunggang. Kononnya lah dituduh SPRM bentikan akaunnya dikatakan 70 juta. Ada yang saya tak percayalah, takkan dia selewingan 70 juta ringgit, gila kan berapa sen bagi kat Palestin. Mesti adalah selewing 1-2 juta kita sangka baik lah, atau 30% untuk guna baik. Saya rasa orang dengki lah kan. Tapi itu sebagai contoh lah, kita sangka baik tapi ada sindiket. Orang datang lah kutip dia, ni sedekah ni. Tapi kita kata okey, sedekah tak ada masalah. Atau kadang orang miskin datang kat meja saya kan, saya kata saya tak mau bagi sedekah, saya sedekah makanan kerana ayat ta'amil miskin, beri makan kepada orang miskin. Okey, bukan saya pembaris ayat, tapi saya rasa bagilah dia makan. Kalau dia betul-betul orang miskin, orang lapar. Hanya 3 orang dalam hidup saya terima makan. Adik-beradik Rohingya, berapa tahun lama. Lepas tu 10 tahun lama tu. Lepas tu dalam 7 tahun yang lepas saya di Mexico kan, buruh kasar datang ke saya minta duit. Buruh kasar yang kerja kontraktor balik tak ada duit, dia boleh minta duit tau. Di Mexico saya tinggal ke meja makan dengan kawan warung lah. Saya kata saya amalkanlah, saya tunjuk dakwah saya. Saya kata Tuhan perintahkan saya untuk beri makan. Tanya mereka nak makan tak. Nasib baik mereka kata mereka makan di sana. Saya kata order lah, mereka makan di meja lain, saya bayar. Jadi saya dapat melaksanakan ayat Allah. Mudah-mudahan itu sebagai satu dakwah. Saya sebut dakwah ni kerana pentinglah. Kita nak dakwah kepada kaum lain. Jadi ini tak membantu. Ini confusekan orang. Di Sarawak gereja dia tak boleh pakai Allah. Kita kata pakailah nama apa. Siapa yang kamu sembah tu? Apa ciri dia? Apa sifatnya? Ya? Apa kita kata sifat 20 lah, atau ada tak uluhiyah, rububiyah tu, dan juga asmaul husna. Jadi ini cara Al-Quran dibentangkan. Kita kena baca ayat dengan ayat, dan mudah-mudahan saya tak suka benda klasik klise lah kita kata doa mudah. No. Kita nak kejutkan hati. Saya buat ni semua bila saya tengok orang terlalu pada syirik, pada sihir. Saya kena buat sesuatu. Saya kata sihir tak ada power. Orang terkejut. Baca 102, 108 surah Harut Marut. Saya pergi baca. Lagi kuat bahawa sihir tak ada. Baca balik Harut Marut ayat tu. Dan saya beritahu Muhyiddin Qauli kata Masya Allah. Tapi dia diistiharkan sesat pula. Kita apa? Hanya Allah boleh kejutkan hatilah. Kita serah kepada Allah. Mudah-mudahan. Doakan. Saya doakan. Macam mana pun saya kena doakan. Ya Allah. Saya doakan. Atau ya Tuhanku. Ya Rabbi. Saya doakan terbaik bagi saudara dan saya. Assalamualaikum.